Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Nasir dan saya merupakan pelajar di Universiti Kuala Lumpur British Relation Institute ataupun lebih dikenal sebagai UniKL BMI. Di UniKL BMI, saya mengambil satu subjek iaitu Community Service atau COMBIS. Jadi saya akan terangkan secara ringkas kenapa saya membuat video ini. Video ini merupakan salah satu inisiatif untuk diterangkan kepada masyarakat atau komuniti tentang kebaikan sesuatu. Jadi kita berbalik pada tajuk video saya, iaitu Braces Keperluan atau Kehendak. Jadi persoalannya kenapa saya memilih tajuk video ini? Jika kita tahu tentang isu semasa mengenai braces, kita tahu yang sebelum ini ada pemakai fake braces dan saya akan terangkan lebih lanjut di dalam video ini. Jadi kita akan mula video ini dengan informasi ringkas tentang braces. Jadi apa sebenarnya braces? So braces ini sebenarnya dari bidang ortodontik dan ianya berasal daripada perkataan Greek. Orto itu ialah meluruskan dan dontik itu ialah gigi. Jadi sebenarnya dengan siapa yang kita patut pasang braces ni? Okay, kita ada pakar ortodontik dan sebenarnya kita boleh pergi ke www.mao.gov.my dan di situ ada senarai negeri dan setiap pakar ortodontik yang ada di dalam Malaysia. Doktor gigi pun boleh pasang braces, tapi apa yang diorang buat adalah terhad. Tapi kenapa kita kena pakai braces? Okay, jom kita tengok video ni. Braces tu adalah terdapat beberapa faktor di mana kalau gigi tu keadaan gigi tu tak teratur ataupun ada masalah dari segi percakapan dan juga pemakanan. Ramai yang sering fikir bahawa pemakaian pelakap gigi atau braces ini merupakan satu trend yang perlu diikuti ramai. Jika kita lihat, ramai pemakai fake braces pun kalau tengok kawan dia pakai, dia pun nak pakai. Jadi kenapa? Kita lihat terutamanya segelintir masyarakat, terutamanya golongan remaja yang berpendapat bahawa pemakaian braces ini merupakan satu simbol kemewahan. Okay, mana tidaknya jika kita nak pakai braces, harganya mencecah ribuan ringgit dan servis bulanannya pula kita harus bayar 150 hingga ke 200 untuk memastikan keadaan gigi kita dalam keadaan baik. Menurut Dr. Gigi, Dr. Ahmad Ashir Ruslan, pemakaian pelakap gigi sebenarnya bergantung kepada beberapa faktor seperti keadaan gigi tidak teratur, berlaku masalah percakapan dan masalah pemakanan. Jadi, masalah percakapan itu berlaku apabila kedudukan gigi itu sendiri sehingga boleh menyebabkan pelat. Contohnya untuk kes gigi jongang, bawah kedudukan rahang yang ke depan menyebabkan mulut seseorang itu tidak dapat sebut perkataan tertentu. Jadi, apa yang kita boleh ringkaskan tentang apa yang saya kongsikan tadi? Jadi, pakai braces ini satu keperluan jika kita ada masalah gigi. Contohnya gigi jongang, gigi jarang, gigi pelapis ataupun gigi tersengat. Dan saya akan beralih kepada isu yang kedua, iaitu pakai braces itu kehendak jika kita sekadar nak ikut trend. Okey, kenapa saya cakap braces itu kehendak? Jika kita lihat dan kita fikir secara logik, kosnya tinggi dan mungkin setengah tidak mampu dan akhirnya pilih fake braces. Sebab fake braces ni harganya dalam 200 ke 300 saja dan braces biasa harganya mencecah ribuan ringgit. Jadi pemakai fake braces ni tanpa membuat survey terus pergi pasang dan akhirnya ada infection. Okey, jadi saya akan terangkan tentang fake braces secara ringkas. Fake braces ni ialah braces palsu yang dibuat oleh orang yang bukan doktor. So siapa yang pakai fake braces ni? Okey, target audience orang ialah remaja. Sebab remaja ni selalunya akan main buat je. Tanpa ada soal selidik, terus buat. Okey, di sini saya kongsikan gambar fake braces dengan braces biasa. Di belah kanan saya ialah braces yang biasa dan di belah kiri saya pula ada gambar fake braces. Dan bagi pemakai fake braces ni, diorang anggap sebagai satu fashion. Jadi, fake braces ni bahaya ke tak? Okey, bagi saya of course bahaya. Di sini ada 2 reported kematian pasal fake braces ni. Jadi saya rasa isu ini adalah sangat serius jika kita tidak war-warkan pada remaja.
Okey, kenapa remaja suka pakai braces ni? Satu, diorang cakap sebab ikut fashion. Yang kedua, cantik. Dan ketiga, sememangnya murah lah sebab harganya dalam lingkungan 500 ke 700 saja berbanding dengan braces biasa mencecah ribuan ringgit. Okey, kat mana diorang dapat servis ni? Kebanyakannya daripada online, terutamanya daripada peniaga yang tidak bertauliah. Okey, ada yang pasang sendiri, ada juga yang ada khidmat pemasangan braces yang diorang buat kat rumah dan hotel. Okey, saya rasa ramai yang sudah tahu implikasi fake braces ini, seperti gigi boleh tercabut, radang pada gusi dan tulang boleh terjadi, risiko karies dan abses meningkat, susunan dan fungsi gigi semakin terganggu, risiko terkena jangkitan seperti AIDS dan hepatitis pun tinggi, dan juga kanser mulut dan usus juga seperti yang dibaca di internet juga mungkin ada kaitannya. Kuman pada gusi yang membengkak ini boleh melarat masuk ke saluran darah dan menyebabkan penyakit injap jantung dan lebih bahaya apabila ia pergi ke otak dan menyebabkan stroke. Malah ramai juga yang sudah tahu tentang kes kematian di negara jiran yang disebabkan oleh fake braces ini. Jadi di sini saya selitkan juga daripada paparan suara Consumer TV3 2019 episod 6 Natijah Fake Braces. Kalau macam efek, korang kena tanggung sendiri lah. Cara pemasangan pun tak betul. Dia kata nasib baik datang pada waktu yang tepat lah. Kalau tak nanti keadaan makin teruk. Semakin hari semakin ramai menggunakan media-media sosial untuk mempromosikan perniagaan. Ada juga di antaranya cuba untuk menjadi doktor pergigian secara instan dan tidak bertauliah. Pemasangan pendekap gigi ditawarkan dengan harga murah. Tetapi adakah ianya selamat untuk digunakan? Kami membongkar isu doktor palsu di media sosial. Dewasa ini media sosial telah menjadi medium untuk pelbagai perkara. Ada juga sesetengah pihak yang menggunakannya sebagai tempat untuk menjadi doktor tidak bertauliah. Antaranya adalah perkhidmatan pemasangan pendekap gigi atau braces yang diiklankan di laman-laman sosial. Seorang mangsa tampil menceritakan pengalamannya memakai pendekap gigi yang dipasang oleh kenalan melalui laman sembang digital. Dia kata ada satu member ni dia buatkan. Bila dah buat appointment semua tu rasa pelik lah, macam dia terus bubuh semua. Tapi bahan-bahan semua tu memang lengkap lah kan. Bila dah pakai tu, seminggu macam tu, bracket satu dia terbuka dan kontak balik dengan yang doktor yang buatkan ni. So dia selalu cakap busy. Orang pun rasa macam pelik lah kan. Dia mula berasa risau apabila pendekap gigi yang dipasang telah tertanggal dan giginya mula mengalami pendarahan serius. And then buat keputusan pergi klinik, kasih buka semua. Dia kata bahagian bawah tu dia punya getah tu terlalu ketat, something like that lah. And then cara pemasangan pun tak betul. Lepas tu dia kata nasib baik datang pada waktu yang tepat lah. Kalau tak nanti keadaan makin teruk. Kru Suara Konsumer cuba mencari maklumat berhubung perkara ini. Okey, kami telah mendapat maklumat mengenai satu lokasi yang membuat pemasangan pendekap gigi ini dan hari ini kami akan lakukan penyamaran untuk melihat sendiri bagaimana prosedur pemasangan ini dilakukan. Saya tak dengar conversation dengan korang. Saya suka faham. Betul. Saya boleh baca awak seorang isteri tu apabila mengemudi seorang lelaki yang baik dan So sama je lah, even pakai kat klinik ke kat mana-mana pun memang sama je lah. dia sama Wak, tapi kita dapat result yang sama, faham tak? Tapi cuma cara lain lah. Macam kalau korang pasal kat klinik, korang mesti ada apa nama tu? Acuan, SE, rumah tak ada. So kalau macam efek kan, macam efek korang kena tanggung sendiri lah. Kami kemudian bertemu dengan Dr. Nurul Izzati Abdul Latif bagi mengenal pasti proses pemasangan pendekap gigi yang betul. Telah menjadi pengamal pergigian lebih 5 tahun, Dr. Izzati menjelaskan bahawa X-ray, acuan mulut dan pengukuran gigi perlu dilakukan sebelum proses pemasangan.
Dalam masa yang sama, kebersihan wajib dititik beratkan untuk mengelak sebarang jangkitan penyakit. Kalau yang fake braces tu, barang-barang dia pun sendiri biasanya dia tak sterilize lah. Sterilize tu biasa kita akan bersih barang kena masuk cuci untuk matikan bakteria tu. Function dia so that kita tak ada penyakit berjangkit seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV pun boleh merebak melalui kalau ada pendarahan lah. Ramai menganggap bahawa perbezaan gigi yang berlaku menunjukkan petanda yang baik. Namun hakikatnya, perubahan itu bakal menyebabkan kesengsaraan. Gusi dia lah biasanya memang bengkak, memang merah, memang berdarah-darah lah. Kalau kita cek memang gigi tak bersih. Itu akan boleh mengakibatkan punca gigi selepas buka braces tu dia bergoyang, and then ada certain case tu memang dia dah terpaksa cabut gigi tu. Selepas tu dah kena pakai gigi palsu. Dr. Izzati turut menjalankan proses membuka pendakap gigi serta menerangkan kesalahan yang telah dikenal pasti. Ada karang gigi. So, biasanya kalau ada pasien yang karang gigi ni, first of all memang untuk braces kita akan buat scaling dulu. Kena make sure mulut bersih, titok semua, baru kita boleh start pasang lah. Dan kalau ada lubang pun kita akan tampal dulu. Pemasangan yang dilakukan juga tidak lengkap dan tidak teratur seperti yang sepatutnya. Kalau tengok cara pemasangan dia pun, yang besi kecil-kecil ni kita panggil bracket. So yang dia pun tak cukup. Dia pasang yang sampai depan sajalah. Biasa kita pasang sampai gigi belakang lah. Kita tengok daripada kedudukan. Yang ni paling penting lah. Yang disusun ni pun tak betul lah. Ada yang sengit. Kalau pakai lama-lama gigi boleh terkeluar daripada tulang dia ni lah. Yang ni pun dia pasang ke bawah sini. Nanti gigi ni akan masuk ke dalam. Ada yang ke atas, nanti gigi ni turun ke bawah. Jadi harapan saya selepas ini, saya harap masyarakat lebih mengambil tahu tentang apa yang salah, dan kesihatan diri itu tanggungjawab sendiri, dan jangan biarkan penipu-penipu yang berada di online ni seperti social media yang menjual fake braces ini mengambil kesempatan dengan menipu masyarakat yang mahukan penyelesaian mudah pada masalah mereka. Jadi saya juga berharap kepada doktor gigi dan doktor kesihatan dan juga pekerja di bahagian kesihatan teruskan lagi menulis tentang kesihatan untuk menyebarkan ilmu anda, dan social media, influencer, selebriti, great famous, insta famous juga boleh menjadi sebagai influencer untuk remaja untuk tahu tentang keburukan fake braces ini dan boleh menyebarkan ilmu-ilmu anda kepada audien yang lebih besar. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.